menjadi tradisi dan budaya ulama kita, dia membudayakan tiga ini sampai dia mati, walaupun dia dah pakar. Dia faqih, tuan-tuan dah pakar, tuan guru besar, tapi dia tak tinggalkan tiga ilmu. Maksud tak tinggal, dia akan buat, mengajar dan belajar. Para ulama kita, dia mengajar tiga ilmu ini tak tinggal. Di samping dia mengajar tafsir, hadis, sirah, tapi tiga asas dia tak tinggal. Kenapa? Kerana pahala tu besar. Yang kedua, tuan-tuan, dia tetap belajar. Dia tetap belajar. Kalau kita, tuan-tuan, boleh berada dua status ini, hebat. Dalam masa sama kita belajar, dalam masa sama kita ada ilmu, kita mengajar. Maknanya kita berada pada dua status. Dua status ini pahala kedua-dua besar. Pahala mengajar ilmu yang asas dan pahala belajar ilmu asas. Walaupun kita dah dah khatam. Modul ini kita khatam banyak. Kitab yang sama kita khatam ulang sampai 10-20 kali, tuan-tuan. Ini budaya para ulama kita dulu. Dia tak akan, ni orang rendah diri dia. Dia tak akan merasakan kitab ini rendah, dan kitab ini aku dah baca sampai berpuluh kali. Pengalaman tuan guru saya, dia lebih kurang 45 tahun dia belajar, dan dia bersama dengan tuan guru ni, apa tuan guru ulang selama 45 tahun, dia kata kadang-kadang dia sampai dia lupa berapa kali dia ulang. Saya tanya tuan guru berapa kali tuan guru ulang kitab ni? Dia kata punya banyak sampai aku lupa. Yang dia ingat angka 4, lebih kurang 45 tahun dia belajar. Punya lama, tuan-tuan, punya lama. Jadi nak ceritanya, dia tahu, dia nampak value, nilai pahala, nampak. Dan apabila tuan guru meninggal, kata tuan guru saya baca lepas tuan guru penulis ni meninggal, saya belajar dengan murid dia, Tuan Guru Haji Omar. Tuan Guru Haji Omar Abdul Razak ini, dia mengaji dengan penulis ini selama 45 tahun. Kata Tuan Guru Haji Omar, dia kata, aku apabila meninggalnya penulis ini, maka aku tidak lagi boleh berada pada dua maqam. Maksud dua maqam, dua status. Dulunya aku mengajar dan aku belajar. Apabila mati penulis, dia kata aku hanya boleh mengajar. Tak ada dah Tok Guru masa tu, dia kata yang boleh untuk aku pergi menadah kitab. Ini dia punya komitmen dia dan iltizam dia yang tinggi untuk memperkasakan dua status, iaitu belajar ilmu asas kerana nilai tinggi dan mengajar ilmu asas kerana nilai tinggi. Baik, itu contoh, dua contoh, tuan-tuan. Baik, terus kepada sunat. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan makna sunat itu baran. Baran ni, tuan-tuan, perbuatan, perkataan, niat, tiga. Itu maksud baran. Baran ataupun perkara. Perkara ni merujuk kepada perbuatan kita, perkataan kita, niat dalam hati kita. Itu dipanggil perkara. Perkara yang dijanji diberi pahala pada ni dia panggil fi ta'liliyah, kerana, dengan sebab mengerjanya perkara, dan tiada diseksa. Ni sunat, tiada diseksa pada meninggalkannya. Maksudnya tidak haram kita tinggal, tidak akan dicatat kesalahan, tidak direkodkan kesalahan sekira kita meninggalkan benda sunat. Kesimpulan, tuan-tuan, sunat ni apa dia? Kesimpulan ni paling penting untuk kita faham. Kadang-kadang bahasa akademik itu kita tak boleh nak faham. Maksudnya spontan. Kita faham apa yang kita sebut sunat ini, spontannya apa dia? Spontannya kita faham kalau sunat, perintah dalam bentuk sunat, kalau kita buat dia dijanjikan pahala, dan kalau kita tinggal dia tidak ada dosa. Kalau kita buat, ada tawaran pahala oleh Allah Ta'ala, dan kita tak buat dia, rugi sahaja, tidak akan ada sebarang kesalahan. Maksudnya tak direkodkan kesalahan, itu sahaja. Bahasa mudah, buat dapat pahala, tinggal rugi saja. Itu dipanggil sunat. Mana contoh dia? Contoh dia seperti sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib. Jadi umumnya sunat ni, tuan-tuan, dia ada ranking dia, ada standard pahala. Ini penting untuk kita tahu. Standard pertama ni sunat, standard yang kedua afdal, standard yang ketiga paling afdal. Dalam sunat itu dia ada ranking dia pula.
Dia ada ranking dia. Sebab tu kita kena tahu ranking ini supaya kita nak capai ataupun kita nak target ranking mana. Pertama sunat ni biasa. Dia panggil, kalau kita mudah tuan-tuan, dia panggil gaji basic lah. Dia panggil reward kita dapat sunat ni yang basic. Yang kedua, dia ada bonus. Apa dia? Afdal. Apa dia afdal? Aktsaru thawaban, terlebih banyak nisbah pahala yang ditambah oleh Allah. Tambahan pahala tu dia panggil afdal. Yang ketiga tuan-tuan, ranking ketiga, dia panggil paling afdal, ada ekstra lagi. Dah dapat bonus dan Allah beri ekstra bonus. Ni kita dapat paling afdal. Cuma dia tak semua ibadat ada ranking ketiga. Umumnya ada dua. Umumnya dia sunat dengan afdal. Terkadang dia tidak ada paling afdal. Sebab tu kita kena tahu yang mana afdal, yang mana ibadat yang ada tawaran tiga ni. Baik. Dia bagi contoh satu tuan-puan. Ini sunat yang pahala dia besar. Contoh dia sembahyang sunat rawatib. Ni pun nama tuan-puan. Rawatib ni nama dia merujuk kepada sembahyang sunat yang mengiringi waktu wajib. Sembahyang wajib ada 5, dan 5 waktu wajib ini dia ada sembahyang sunat yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Dia panggil apa dia? Dia panggil rawatib. Maksud apa rawatib? Ada sembahyang yang akan follow. Kalau bahasa Inggeris rawatib ni follow lah. Mengikuti yang sunat. Contoh dia tuan-tuan, kita akan belajar ada tajuk khusus dia, lebih kurang ada 10 yang muakkad dan ada 12 yang ghair muakkad. Ada 24 yang asas, 22 yang asas, tapi yang khilaf ada sehingga 24 kotak. Baik. Cuma saya nak sebut mengiringi ini, saya nak sebut secara umum dulu sebelum kita masuk tajuk yang khusus dia, sebagai pendedahan awal kita. Sebab ini pun akan menjadi, orang panggil apa tuan-puan, dia menjadi perbahasan, kemuskilan di kalangan kita. Isunya tuan-puan, kalau tak tahu isu ni kita tak boleh jawab. Isu yang orang kata tak boleh sembahyang lepas asar, tak boleh sembahyang lepas subuh. Ini waktu tahrim, lepas subuh. Tak boleh sembahyang sunat subuh lepas subuh, tak boleh sembahyang sunat asar lepas asar. Jadi yang tu kita akan tangguh, tajuk dia khusus. Cuma saya nak sebut sepitah lalu ni tuan-puan, ada rawatib ini dia terbahagi kepada 2. Kenapa? Kita nak kena tahu sebab kita nak target mana pahala yang ditawarkan, pahala ranking kedua afdal. Pertamanya rawatib yang termasuk dalam kategori muakkad. Yang kedua rawatib yang termasuk dalam kategori ghaira muakkad. Ini yang kita jangan lepaskan peluang. Kita segam, kita malah pun tuan-tuan, berat nak buatlah yang muakkad saja. 22 tuan-tuan, kita buat 10 saja. Sebab 10 ni muakkad. Apa beza ni tuan-puan dua ni? Pertama kategori muakkad. Muakkad ni dia panggil sangat dituntut. Tu dia panggil muakkadun. Sangat dituntut untuk buat. Walaupun sunat ni kita tahu kalau tak buat pun Allah tak murka, Allah tak marah, tak dicah sebagai kesalahan, tetapi Allah suka kalau kita buat. Sebab itulah tanda Allah suka sehingga Allah ganjarkan kepada kita, Allah tawarkan kepada kita ranking pahala. Pahala yang pertama tuan-tuan dia panggil pahala yang besar. Sunat ni bukan wajib. Sunat ni pun ada pahala rendah, ada pahala besar. Ranking pertama dia panggil sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Ranking kedua tuan-tuan dia panggil sunat ghair muakkad, sunat yang tidak dituntut. Maksudnya sunat yang tidak muakkad. Apa beza dua ni? Bezanya tuan-tuan, pertama sunat yang sangat dituntut, sekiranya kita tinggal dia makruh bukan haram. Kalau yang ghair muakkad, dia kita tinggal tanpa ada sebarang kesalahan, tak makruh. Itu beza dia. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, sebab dia kat sini dia satu teknik yang kita boleh buat untuk jana pahala. Dia panggil 1, 2 dalam 1. 2 pahala, 1 benda kita buat. Kalau kita tahu kategori makruh ni. Saya ulang sekali lagi. Kategori pertama
rawatib ini dia ada yang muakkad, yang sangat dituntut. Maksud apa sangat dituntut? Sangat dituntut sehingga kita tinggalkan makruh. Tu dia panggil sangat dituntut. Kategori yang kedua, dia ghairan muakkad, tak dituntut. Kalau kita tinggal sengaja, tak makruh. Maknanya tuan-puan, kategori pertama yang sangat dituntut, kita boleh buat 2 pahala. Kita dapat, kalau kita buat, kita dapat pahala sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Maknanya dapat pahala afdal, sunat dan afdal. Satu lagi pahala kita dapat tuan-puan, yang saya sebut, satu benda kita buat, kita boleh jana 2 pahala. Pahala apa? Pahala kita meninggalkan perkara yang makruh. Tapi kena niat. Di sini kita akan sebut sekejap lagi makna makruh. Apabila tuan-puan buat yang muakkad ini, tuan-puan kena terlintas di hati, kena niat. Kenapa aku buat muakkad? Ketika kita buat muakkad ini, mesti hati kita terlintas untuk nak mengelakkan daripada makruh. Bahasa syarak dia panggil meninggalkan makruh. Ketika kita buat muakkad, terlintas di hati kita, aku buat ini kerana nak mengelakkan ataupun nak meninggalkan benda makruh. Kerana makruh Allah tak suka. Perintah suruh tinggal makruh ni. Jadi perintah, larangan, makruh. Maka kita tinggal makruh dengan niat semata-mata kerana Allah Ta'ala, kerana perintah tinggal, maka dapat pahala. Ada 2 pahala. Pertama, pahala sunat muakkad. Yang kedua, pahala meninggalkan benda makruh. 2 dipanggil dalam satu. Satu semayan, tuan-tuan akan direkodkan 2 pahala. Baik, mana contoh dia? Sunat muakkad ni tuan-tuan, kita sebut cepat. Yang muakkad ni, subuh 2 muakkad. Yang ke zuhur ada 4 ini, walaupun kita ambil yang muktamad, dia ada khilaf. 4 ini, 2 sebelum, 2 selepas. Zuhur tuan-puan, rawatib zuhur, kota dia ada 8. 4 sebelum, 4 selepas. Dia adalah 8 kota. 4 sebelum, 4 selepas. Sebelum itu dia ada 2 muakkad, 2 ghairan muakkad. Selepas pula dia ada 2 muakkad, 2 ghairan muakkad. Jadi paling kita tak rajin tuan-puan, bukan malah tak rajin. Buat 4 saja. 2 sebelum, 2 selepas. Kalau kita rajin, maka kita buat 8. 4. Rajin lagi, nak bonus lagi, tuan-puan buat 2. Maksud 4 ni, dia boleh serangkaikan. 4 1 salam. Kita buat 2 salam. Itu afdal. 2 selepas zuhur, 2. Baik. Asar dia tak muakkad. Sebelum asar tuan-puan tak muakkad. Maghrib dia ada 2, dia sebelum, 2 selepas. Muakkadnya ialah selepas maghrib. 2 selepas maghrib muakkad. Dan Isya 2 sebelum tak muakkad, 2 selepas muakkad. Settle Jadi yang muakkadnya ialah 2 subuh, 4 zuhur, 2 maghrib, 2 Isya. 2 4 2. Itu orang 10. Baik, settle. Itu muakkad. Selebih tu tuan-puan, dia panggil tak muakkad. Maksud kita tinggal pun tak makruh. Itu bagi gain. Kenapa kena tahu muakkad? Untuk golongan tak berapa rajin. Macam saya lah. Macam tuan-tuan tak apa. Saya ni 10 je jaga. Belum maghrib tak apa rajin, tak buat. Lepas maghrib kejaga, kena buat. Belum isyak kadang-kadang tak buat. Nak masjid kuliah surau, lepas isyak terus qamat, tak buat dah. Sepatut boleh buat selepas isyak, tak apa rajin. Kita akan belajar nanti tajuk khusus dia bila nak buat ni. Kuliah, kuliah. Maghrib 2 sebelum, walaupun ada khilaf, kita ambil yang muktamad. Boleh buat selepas maghrib. Isyak sebelum, boleh buat lepas isyak. Tapi dah tak berapa rajin, lepas isyak buat yang lepas ajalah. Baik, settle tuan-tuan. Contoh sunat. Itu contoh sembahyang. Ada satu lagi sembahyang yang muakkad kalau tinggal makruh tuan-puan, iaitu witir. Witir ni tuan-puan dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap malam lepas isyak tuan-tuan buatlah witir sekurang-kurang 1 rakaat, tetapi itu makruh. Afdal buat 3. 1 witir, 2 dia panggil intro, muqaddimah witir. 3 kalau mazhab Syafi'i, 1 pun sah tapi makruh. Makruh ni
dia tidak ada pahala tuan-tuan. Itu penting. Kalau kita buat makruh, benda yang kita buat makruh, benda yang tidak ada pahala. Memang dia tidak ada dosa, tapi pahala tidak ada. Dia yang tinggal makruh tu dapat pahala. Kenapa kita nak buat witir ni 3? Kerana kita tak nak makruh. Kerana kalau buat 1 witir makruh, kita buat 3. Dia bila buat 3, kita ada niat pula, niat apa? Untuk mengelakkan daripada makruh. Jadi kita panggil meninggalkan makruh dengan niat kerana Allah, dapat pahala. Pahala apa? Pahala jangan buat. Tapi kena ada niat. Itu mudah tuan-tuan, ada ilmu fiqh untuk jana pahala. Contoh sunat lagi sebelum kita pergi haram tuan-tuan. Contoh sunat, banyak sunat ni, sangat banyak. Contoh yang lain, bukan sembahyang. Sangat banyak kalau kita tahu dia punya senarai sunat yang kita boleh buat setiap hari. Dia akan, orang panggil apa, pergerakan kita, perkataan kita ada keterikatan dengan sunat, wajib, haram, makruh. Apa saja percakapan kita, dia tidak lari daripada dasar hukum utama. Apa saja penglihatan kita, tak lari daripada dasar hukum. Sebab tu kita kena tahu. Contoh tuan-puan, contoh yang biasa kita buat. Antara sunat, kalau tuan-puan sebelum sampai di rumah, ini amalan para ulama kita, sebelum sampai di rumah, sunat kita bawa balik kepada keluarga kita, dia panggil makanan. Kalau tuan-tuan perhati orang tua-tua kita dulu, kenapa ayah kita, mak kita dulu balik, dia akan bawa makanan. Itu tradisi. Ya, tradisi itu sebenarnya berpunca daripada syariat. Dia sunat, antara amalan Nabi kita, sebelum dia sampai ke rumah, dia akan beli makanan. Bawa baliklah apa pun. Kalau di rumah kita ada anak, di rumah kita ada isteri, bawa balik. Sunat. Ini dia panggil sunat, dan setengah ulama kata bukan sunat saja tapi afdal. Benda apa tak penting, yang penting ada benda. Makanan ke apa ke, dia ada sebab. Kenapa sunat? Kita tak nak bincang sebab. Kalau cara mendalam, dia ada illah dia ada rahsia. Kenapa Nabi buat? Kerana target tujuan dia untuk menghiburkan hati anak dan isteri. Buat balik benda ni rasa seronok daripada balik tangan tangan kosong. Anak dia tunggu depan rumah. Tapi kalau dah hajar, dia kena beli setiap selalu. Kalau tidak, anak tanya, abah tak bawa balik benda? Nyanyi kesian kita. Kalau dah biasa bawa, kena bawa balik. Anak ni, kalau anak saya ni, dia tunggu di depan pintu. Dia tahu dia bunyi kereta saya tu, anak saya ni akan tunggu depan pintu, yang kecil. Dia tukang buka pintu. Sepatutnya yang sunat buka pintu ialah isteri. Ini pun isteri dia kena tahu juga yang sunat. Tak kira tua muda. Setengah kata tua dah ustaz dah, dia pahala ni tak kira tua muda, sama je. Jadi kita ni buat alasan tua, takkan nak kena buka pintu, jalan masuk sendirilah, tak reti ke nak buka sendiri. Itu kita. Jadi tunggu depan pintu sunat, isteri menunggu suami balik depan pintu. Banyak. Itu contoh-contoh akan datang lah. Sunat dia tunggu depan pintu, satu. Sunat pakaian, sunat banyak, berwangi-wangian, banyak sunat yang isteri akan dapat. Sunat dia tunggu depan pintu, satu. Pakaian jenis mana pula sunat, wangi-wangian pula sunat. Dia menyambut menyambut suami dia untuk dapat pahala sunat. Sangat simple sahaja kalau kita tahu. Tapi kena niatlah. Bukan tradisi, kena niat. Sebelum kita beli barang tu, niat ini sunat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita balik buka pintu sendiri. Tak ada orang sambut dah. Cari bini duduk kat mana? Duduk kat dapur, tak jumpa cari. Pergi cari dapur pun tak ada. Rupanya dalam bilik tidur dah. Sebab apa? Sebab kita tak perasan. Isteri pun tak salah kat dia, dia tak perasan. Kalau dia tahu, dia pun nak duit juga, nak pahala juga. Baik, settle puan. Terus kepada haram. Yang ketiga, haram. Dan makna haram itu baranian, perkara yang diseksa pada mengerja barang
dan tiada diberi pahala pada meninggalnya meninggal baran, melainkan yang dapat pahalanya dengan niat junjung hukum Allah Ta'ala. Mana contoh? Seperti berzina, yang kedua minum arak, yang ketiga derhaka kepada ibu bapa, yang keempat dan derhaka kepada suami, maka dijanji seksa masuk neraka pada berbuat perkara yang haram, dan tiada diberi pahala padanya, yakni kerana tiada buat benaharan dan seperti baik, dan seperti contoh yang kelima. Baik, makna haram ni tuan-puan, ini masuk dasar yang kedua, dia panggil perintah larangan. Dah settle dah dasar pertama, perintah suruhan ada dua, suruhan berbentuk wajib, suruhan berbentuk sunat. Yang ketiga ni kita nak masuk dasar yang kedua, iaitu perintah larangan. Ini perintah Allah Ta'ala bentuk larangan. Larangan pertama nama dia haram. Apa makna haram? Haram ni Allah janji, Allah Subhanahu wa Ta'ala janji seksa bagi sesiapa yang melakukan perkara haram, dan Allah Ta'ala janji pahala bagi sesiapa yang meninggalkan benaharan syarat dengan niat. Ni kena ada di belakang. Ini antara special kitab Tuan Guru berbanding kitab lain. Dia terus notekan, untuk mendapat pahala kita tinggal benaharan mesti niat. Kalau semata-mata tak buat tuan-puan, maka tak akan dapat pahala. Semata-mata tak mencuri, tak minum arak, tak berzina, tak akan dapat pahala meninggalkan larangan sekiranya tidak niat. Kenapa? Kerana ma yusab, perkara yang dijanji diberi pahala, perkara ini tuan-puan dia tiga benda. Nak termasuk perkara yang akan ditawarkan pahala oleh Allah Ta'ala, mesti perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga niat. Kalau sekiranya tidak ada salah satu daripada tiga benda, duk diam-diam, niat pun tak ada, maka tak akan dapat pahala. Sebab itu untuk mendapat pahala ini, melainkan dengan niat, yakni terlintas di hati kita, aku meninggalkan perkara haram ini junjung, yakni kerana mengikut titah perintah Allah Ta'ala. Mana contoh? Seperti berzina, dia tak berzina, maka dia niat aku tak melakukan segala perkara haram kerana mengikut ataupun menjunjung hukum Allah Ta'ala. Yang kedua minum arak, yang ketiga derhaka kepada ibu bapa. Derhaka ni mana ingkar perintah ibu bapa, sama ada perkara itu wajib, perkara sunat ataupun perkara harus. Tiga benda. Dia sama je konsep dia ni, ibu bapa dan suami, sama je. Maksud derhaka kepada ibu bapa dan derhaka kepada suami ni, apa makna derhaka tuan-puan? Makna dia ingkar kepada perintah ibu bapa ataupun perintah suami, sama ada perintah itu wajib di segi syarak ataupun sunat dari segi syarak ataupun harus. Kalau perintah yang suami suruh, yang ibu bapa suruh wajib di sisi syarak, maka tetap dia akan wajib buat. Kalau perkara yang disuruh, yang diperintah oleh ibu bapa dan suami itu sunat, maka tetap wajib. Kenapa? Asal dianya sunat di sisi syarak. Tapi apabila suami disuruh, apabila ibu bapa suruh, kita bertukar menjadi wajib. Dia panggil wajib aridi. Kenapa? Kerana asal dia bukan wajib, asal dia sunat. Tetapi arid ni mana? Datang arahan baru yang Allah beri autoriti kepada suami dan ibu bapa ini. Sekiranya arahan keluar daripada mereka berdua, berubah hukum. Itu dipanggil arid ni perubahan hukum. Kalau sunat, benda sunat di sisi Allah, kalau arahan itu datang daripada ibu bapa dan datang daripada suami, maka ditukar jadi wajib. Maknanya tuan-tuan, kita buat dapat pahala wajib. Kalau harus juga, harus ini buat tak ada pahala, tinggal pun tak dosa. Kalau suami suruh dan ibu bapa suruh, dia tetap akan bertukar jadi wajib. Apa panggil wajib? Apa? Wajib aridi.
Wajib bukan wajib asal, tetapi wajib aridi, wajib yang bertukar status dengan perubahan arahan datang daripada ibu bapa dan suami. Sebab tu besar tuan-puan pahala, dia tidak lagi dapat pahala sunat. Sebab tu ibu bapa dan suami ni tuan konsep sama. Konsep dia, sekiranya ibu bapa tak suruh kita, tak beri arahan kepada kita, maka sunat kita membantu mereka. Dia panggil khidmat. Sunat dan afdal. Sunat ini bukan sunat sahaja, bukan asas sahaja, tapi dia akan dapat pahala afdal. Apa saja kita buat ke ibu bapa kita, apa saja kita membahagiakan ibu bapa kita, kita buat apa saja, kita beri apa saja kepada ibu bapa kita, maka dapat pahala afdal sekiranya dia tak perintah kita. Begitu juga isteri dengan suami. Kalau suami tak suruh, apa saja dia buat, maka termasuk afdal. Konsep ini sama untuk di-apply di antara ibu bapa dan isteri dengan suami. Jadi isteri dengan suami ni tuan-puan, dia ada dua je. Pertama, benda yang wajib, dia dapat pahala wajib. Yang kedua, dia akan dapat pahala afdal. Jadi kehidupan isteri ini, dia dapat jana pahala melalui modal dia suami dia. Modal dia suami dia. Batu orang, setengah orang isteri kalau tak ada suami dia nak menikah baru, sebab dia kata janganlah berlaku macam ni. Biasa lelaki je mati isteri menikah, tak boleh duduk seorang lelaki ni. Isteri dia boleh duduk seorang diri pun. Tapi kalau jenis nak menikah juga isteri, kita jangan cakap macam-macam, kerana dia nampak suami itu adalah aset modal untuk dia create jana pahala. Kerana isteri boleh jana pahala melalui suami dua cara. Pertama, pahala wajib. Yang kedua, pahala afdal. Wajib ini sekira suami dia perintah, wajib. Kalau suami dia tak perintah tuan-puan, semua termasuk afdal. Termasuk afdal. Dia buat air, dapat pahala afdal. Dia basuh pakaian suami dia dan anak suami dia, dapat afdal. Dia khidmat, dia khidmat ini afdal. Sebab itu suami, isteri yang tahu, kadang-kadang dia tanya suami dia, abang nak makan apa dia? Abang dia kata hari ni masak sup, maka wajib. Hari ni masak sup, dia kata jangan masak kari, maka aran itu wajib. Maka dia pun wajib masak sup. Kalau dia buat kari, haram. Tak boleh kari. Sebab itu isteri ni tuan-puan, isteri ni apabila dia ada suami, dia bertukar hobi dia, masakan dia akan masak mengikut cita rasa suami. Dia tidak meninggalkan cita rasa dia. Ini pengorbanan isteri. Sebab tu dapat pahala besar. Isteri ni dapat pahala besar. Dia tak akan masak ikut cita rasa dia, dia kena ikut cita rasa suami. Sebab sunat afdal, dia mengembirakan hati suami. Afdal isteri mengembirakan hati suami. Afdal suami mengembirakan hati isteri. Sama. Settle tuan-puan. Mana contoh yang seterusnya? Maka dijanji seksa masuk neraka pada berbuatnya, buat benda haram, dan tiada diberi pahala dan tidak diganjarkan pahala pada, jadi kerana tiada buatnya, kerana meninggalkan benda haram. Tak buat benda haram, maka tidak akan dapat pahala. Dan seperti perempuan haid dan nifas, ni contoh lagi. Perempuan haid dan nifas, maka haram ia perempuan haid dan nifas sembahyang. Kalau orang perempuan yang ketika haid dia mendirikan sembahyang, haram. Kenapa? Kerana ketika haid dan nifas, ketika itu hukum dia kerana Allah Ta'ala. Maknanya aku tak sembahyang kerana perintah Allah Ta'ala tak bagi sembahyang dalam waktu haid dan nifas. Dapat pahala sepanjang 10 hari dia haid, 10 hari direkodkan pahala tak sembahyang. Ni orang panggil sembahyang dapat, tak sembahyang dapat pahala. Orang lelaki tak ada jalan lah. Orang lelaki tak sembahyang memang akan berdosa. Tapi perempuan ada ketika dia tak sembahyang dapat pahala. Sebab tu orang perempuan tanya, dia kata kami dirugi ketika haid tak boleh buat ibadat. Ibadat yang tak boleh buat tu dalam bentuk ibadat suruhan, tapi dia boleh buat ibadat dalam bentuk larangan. Maksudnya dia akur kepada perintah Allah dalam bentuk larangan. Larangan apa? Larangan tak semayang. Maka dia niat, aku tak semayang kerana Allah dapat pahala. Begitu juga tuan-puan. Apa lagi contoh? Ni contoh pertama. Contoh dia dapat pahala melalui tak.
Contoh yang kedua, dia tak derhaka kepada suami dia. Dapat pahala tak derhaka. Ketika mana dia nak derhaka? Ketika dia nak derhaka kepada suami dia, kena tahulah takrif derhaka tu. Dalam kitab fiqh akan bincang apa makna tak isteri derhaka, isteri nusyuz. Isteri tak puas hati. Dia kata ada ustaz suami derhaka. Dia tak suka. Dia nak persamaan juga. Nak tuntut hak. Kalau kami ada terma di dalam perlembagaan Quran yang nama dia derhaka, maka kami nak tuntut suami juga ada suami derhaka. Dia tidak ada istilah suami derhaka. Tidak ada. Suami yang ada ialah suami yang tidak melaksanakan hak itu ada. Dia tak panggil derhaka. Suami yang tidak melaksanakan hak ini akan dituntut di akhirat oleh suami isteri. Sekarang ni tuan-puan, isteri tak pandai nak tuntut hak dia. Kalau dia tuntut pun dia tahu nafkah aja, itu je. Yang dia nampak hak isteri ni, isteri hanya nampak nafkah sahaja, hak ke atas suami yang mesti disettle. Sebenarnya ada banyak lagi hak yang kita tak nampak. Antara tuan-puan selalu sebut nak menyelamatkan kita daripada isteri kita tuntut di akhirat kelak dan anak kita tuntut di akhirat kelak, iaitu kena settlekan ilmu fardu ain kepada isteri kita. Ini dia akan tuntut di akhirat. Kita settle di akhirat kesalahan dia, kita dah bereskan tanggungjawab kita, itu kesalahan dia dengan Allah. Kita dah beres. Dia tak boleh kaitkan kita. Dia tak boleh nak dakwa kita, nak heret kita di akhirat. Saya tak sah sembahyang saya kerana suami saya tak ajar. Tak boleh. Kita dah ajar, kita dah bawa tempat pengajian, tetapi kesalahan itu kerana kecuaian dia, maka tidak ada kaitan dengan kita. Itu kita kena bereskan tanggungjawab kita dengan anak dan isteri, iaitu menyelesaikan panduan asas di dalam fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Itu sahaja, tak banyak tuan-puan, 3 sahaja. Jadi contoh yang kedua tadi, suami isteri tak derhaka kepada suami dapat pahala. Ketika mana dia nak derhaka kepada suami dia, dia kontrol diri dia. Ada lawan, saya menggigil sehingga dia nak cakap benda yang suami dia terasa hati. Dia nak cakap, memang dia aim betul-betul supaya suami dia nak terasa hati. Maka suami terasa hati dengan perbuatan isteri, memang itu termasuk nusyuz, termasuk derhaka. Kena minta maaf balik. Kena minta maaf balik. Termasuk. Jadi dia aim dah. Memang aku cakap nak suruh laki aku ni terasa hati. Itu dia panggil derhaka. Maka dia kelawan. Aku tak buat ni kenapa? Kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Dapat pahala meninggalkan perkara haram. Ataupun dia panggil, kenapa apabila suami dia suruh, dia pun terus buat kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Dan satu lagi, dia ada niat, aku ni buat satunya kerana Allah Ta'ala, dan satu lagi kerana Allah Ta'ala kerana meninggalkan larangan. Kalau aku meninggalkan larangan, maksud ta'akur kepada kehendak suami, menyebabkan haram, maka kita tinggal perkara haram semata-mata kerana Allah. Kita buat dapat 2 pahala, buat wajib dan kita tinggal haram. Baik. Dan seperti puasa dan masa haid nifas itu, maka haram ia sembahyang dan puasa dalam masa haid dan nifas itu, maka tiada diberi pahala ia perempuan meninggal dalam masa haid dan nifas itu, sembahyang dan puasa itu, melainkan dia dapat pahala ia niat. Macam mana niat? Contoh dia, sahaja aku tinggal sembahyang dan puasa kerana Allah Ta'ala, barulah dapat pahala. Sahaja aku tinggal sembahyang dan puasa ini kerana Allah Ta'ala, baru dapat pahala. Baiklah sekali tuan-puan, makruh. Makruh ni pun mudah, sebab tuan-puan tahu konsep haram, sama je makruh. Sebab makruh ni dia termasuk dalam larangan juga. Kita dah tahu benda haram ini, kita buat dapat dosa, tapi kita tinggal itu dapat pahala. Cuma niat aku tak buat benda haram ini kerana junjung, jadi kerana akur kepada perintah Allah Ta'ala, dapat pahala. Apa saja benda haram. Dan makna makruh itu, barang yang tiada dijanji, barang yang tiada, yakni perkara yang tiada dijanji dengan seksa pada buat perkara itu,
dan tiada dijanji dengan diberi pahala pada yang ini dengan sebab meninggal barang tersebut. Sama juga konsep dia. Makruh ni tuan-puan, beza dia, kita buat tak berdosa, kita tinggal dapat pahala dengan niat. Mana dia? Melainkan perkara yang dapat pahala, melainkan tinggal perkara makruh dengan niat junjung hukum Allah, barulah dapat pahala pada yang kerana meninggal perkara makruh. Makruh ni kalau kita tinggal saja tak ada niat, memang tak dapat pahala. Kalau kita buat, tak berdosa. Kalau haram kita buat berdosa, tinggal tak buat itu dapat pahala dengan niat. Makruh ni pula kita buat tak dapat pahala, kita buat tak berdosa, tak buat dia itu dapat pahala dengan niat junjung ataupun akur ataupun ikut perintah Allah. Perintah apa? Perintah larangan. Larangan tu termasuk perintah Allah Ta'ala. Mana contoh dia? Seperti belacan, yakni seperti makan belacan. Belacan itu dia panggil makruh zati. Jadi saya tak sebut detail tuan-puan, pembahagian. Kalau detail dia ada pembahagian makruh zati, makruh aridi, wajib zati, wajib aridi, haram zati, haram aridi. Kita sekalikan. Seperti makan belacan. Ni orang yang minat belacan ni makruh lah dia makan belacan. Tapi makanlah, bukan dosa pun. Cuma tak makan tu dapat pahala. Kenapa tak makan ustaz? Residu. Tak dapat pahala pun. Dan budu. Belacan dan budu. Ni geng-geng Pantai Timur lah. Golongan tuan-tuan tak makan budu, okey okey sajalah, tak dapat pahala. Tapi game yang makan budu tu, kalau dia tak makan dapat pahala. Tapi rugi ya. Budu sedap. Seperti belacan dan budu. Jadi budu ni tuan-puan, dia belacan dengan budu, nanti kita akan masuk tajuk khusus. Dia rahsia dia kenapa makruh. Dia haram asal tuan-puan, dia najis. Sebab tu makruh, dia najis. Saya akan sebut sebab dia penting, saya akan sebut akan datang. Dia budu dan belacan ini, dia najis yang dimaaf pada makan sahaja. Makan dimaaf oleh Allah Ta'ala, tapi tidak dimaaf pada tempat lain. Semayang tak dimaaf. Kalau ada bekas budu pada baju kita, pada janggut kita, pada lengan baju kita, tangan yang tak bersih budu, maka tak sah dia sembahyang. Kenapa? Kerana budu ini termasuk najis yang dimaafkan pada makan, tapi tidak dimaaf pada sembahyang dan pada air. Kalau budu jatuh dalam air, bertukar status air itu jadi air mutanajis. Jangan kita kata, kenapa air mutanajis? Budu saja. Budu kan boleh makan, dia kira teori boleh makan. Semua boleh makan, bagi dia suci. Suci tapi bagi dia halal. Halal tak bererti suci. Tu kena mendalami dalam isu fiqh. Kita akan bincangkan datang. Hari ini kita nak sebut spontan saja, pitah lalu saja. Sebab tu orang game makan budu kadang-kadang budu power tu di tangan ni, celah-celah tangan ni budu. Dia basuh simple aja, celah-celah tangan ni masih ada budu. Semayang Allahu Akbar, dahlah kita duduk sebelah bawang budu, dia angkat tangan tepi kita. Ganggu orang lain. Bukan sahaja ganggu orang lain, dengan dia pun tak sah semayang. Kenapa? Kerana ada budu. Dia pun berhujah. Kenapa ustaz tak sah semayang? Kan budu kita boleh makan. Bagi dia benda boleh makan, semuanya benda boleh bawa dalam sembahyang. Tidak. Maka budu dia tak sah sembahyang. Kenapa? Kerana tak dimaaf pada sembahyang. Kita akan bincang lain kali. Dia ada najis dalam budu tu. Tapi najis tu dimaaf pada makan. Apa najis dia tuan-puan? Najis dia lah air bisa binatang yang repuk. Apabila repuk binatang ataupun kita, haiwan ni ada dua lah. Haiwan manusia, kita dan haiwan. Sama je konsep manusia dan haiwan tuan-puan, dia apabila dia mengalami proses pereputan, dia akan mengeluarkan air bisa, dan air bisa itu busuk bau dia. Sebab itulah bangkai tuan-tuan dia akan berbau. Kenapa berbau? Kerana dia mengeluarkan air bisa. Air bisa itu dalam istilah fiqh dinamakan danur. Air danur iaitu nanah dan darah dia bercampur, dia menjadi air bisa. Walaupun dia jernih, tetapi dia itu najis di sisi hukum syarak.
Jadi binatang tu, bangkai ni, ikan perkasa ni ataupun budu ni, apabila dia repuk, dia akan bau tu bau busuk. Bagi kita yang minat sedap, tapi bau tu asal dia bau busuk, maka itu najis hukum dia. Najis tapi dimaafkan untuk makan. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat, bagi orang yang menguruskan jenazah ini, kalau sesiapa yang menguruskan jenazah yang dah repuk, kita pegang tuan-puan, ya kalau pakai glove okey lah. Kalau contohlah kita tak pakai glove, kena dia punya tangan kita, air kulit jenazah yang dah repuk, maka najis. Sebab itu wajib mandi, bukan sunat. Kalau kita urus jenazah biasa, sunat mandi selepas mengurus jenazah, dapat pahala sunat mandi. Tapi kalau jenazah itu dah repuk, dah berbau, wajib kita mandi, basuhkan. Maksudnya wajib kita basuhkan. Baik, settle. Dan contoh yang ketiga, tak ada, dua je. Seperti belacan dan budu, maka tiada diseksa pada makannya kerana ataupun dengan sebab makannya, maka belacan dan budu tidak ada dosa. Dan tiada diberi pahala pada tiada makannya, maka belacan dan budu, melainkan dengan niat Mana contoh sahaja ni, bukan niat tuan-puan, ni contoh saja, contoh lafaz. Niat dalam hati, tidak ada lafaz. Terlintas di hati, aku tak makan budu ni, kenapa? Kerana meninggalkan larangan, yakni kerana makruh. Mudah bahasanya, kerana makruh. Aku tak makan belacan kerana makruh, walaupun sedap belacan ni. Nak belacan goreng tumbuk dengan sambal belacan. Tuan-tuan tanya akak-akak kita, mak-mak kita, dia buat sambal belacan, dia kena goreng dulu belacan. Bau padu orang Melaka, dia kena belacan goreng lah. Bau dia punya aura dia naik. Baik, tak makan belacan kenapa? Kerana mengikut perintah Allah Ta'ala. Sahaja aku tak makan belacan dan budu kerana Allah Ta'ala, barulah dapat pahala seseorang itu pada yang ini, kerana tiada makan belacan dan budu. Settle tuan-puan. Ini dua contoh saja. Banyak contoh lain yang kita dah bagi tadi. Apa saja kalau tuan-puan tahu makruh, maka tuan-puan boleh buat dua dalam satu. Ini antara teknik untuk jana pahala melalui tinggalkan makruh. Melalui tinggal makruh. Contoh tadi kita bagi semayan. Kalau semayan tu tuan-tuan tahu, ini semayan sunat makruh, tuan-tuan kena niat. Aku ni buat semayan witir ni kenapa? Kerana untuk meninggalkan makruh. Ketika mana terlintas di hati kita nak buat, masa usolli tu tak perlu. Itu usolli tu khusus untuk niat witir. Ketika usolli sunnatal witri raka'ataini tak perlu masukkan niat sahaja aku meninggalkan witir, tak perlu. Cuma terlintas di hati kita sebelum niat buat witir. Kenapa kita niat? Kerana meninggalkan larangan makruh. Kalau tak buat, makruh. Kalau tak buat witir, makruh, maka kita buat. Buat witir disertakan dengan niat untuk mengelak makruh kerana Allah, dapat dua pahala. Pahala witir satu, pahala tinggal makruh satu. Contoh yang kedua tuan-puan, saya bagi contoh yang kedua, bab kencing. Baik, kencing ni tuan-puan masuk tandas, kencing makruh, kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri makruh. Itu yang disebut Nabi sebut larangan kencing sambil berdiri. Tiba-tiba Nabi pernah kencing sambil berdiri. Dalam riwayat mengatakan 2 kali, setengah riwayat menyatakan sekali saja Nabi pernah kencing sambil berdiri. Maka istimbab ulama boleh mengeluarkan hukum makruh berdasarkan perbuatan Nabi. Apabila Nabi pernah buat, dia larang dan dia berbuat sekali, maka ini menunjukkan bahawa larangan itu berbentuk makruh, bukan haram. Kenapa? Kerana para sahabat tahu sekiranya larangan itu haram, Nabi dia tidak akan sama sekali buat, walaupun untuk tunjuk contoh. Dia tidak akan tunjuk contoh teladan melalui perbuatan haram, tidak. Tetapi ada kala dia tunjuk contoh larangan-larangan itu, tiba-tiba dia pernah buat sekali, maka itu tanda makruh. Jadi Nabi kencing sambil berdiri itu bukan sunnah tuan-puan, itu tanda Nabi nak ajar makruh. Buat kita kencing sambil berdiri sunnah Nabi pernah buat sekali, 2 kali. Tu kita ikut. Yang Nabi buat tiap-tiap hari tak nak ikut pula. Nabi tidak pernah tinggal sunat tahajud. Nabi tidak pernah meninggalkan sunat tahajud. Bagi Nabi tahajud itu wajib.
tapi kita sunat saja. Bagi saya tak pernah tak tinggal tahajud. Tak pernah juga. Tapi tak pernah tak tinggal tahajud. Selalu tinggal. Saya lah tuan-tuan tak boleh kuat. Saya ni lemah imam. Bab tahajud ni surrender tuan-tuan. Perempuan tu power lagi. Orang muda. Dulu alasan orang muda. Sekarang ni tak muda dah. Dulu orang tanya, ustaz tahajud. Saya tak kuat sangat sebab orang muda lagi kan. Lemah. Lah ni tak boleh buat alasan. Dah tua lah. Dah 40 ni tua lah perempuan. Dah tua pun lemah iman lagi. Itu yang saya nak duduk dalam majlis ilmu. Saya selalu sebut, saya ni duduk dalam majlis ilmu ni tuan-puan nak mengambil aura tuan-puan. Bukan kes kita pandai dah. Orang lain lagi pandai. Tapi walaupun kita tak berapa boleh mengajar, tapi kita mengajar juga. Kenapa? Kerana ada satu yang amalan para ulama, dia nak berada bersama orang soleh. Kerana aura tuan-puan ini akan tempiah kepada saya. Aura Faiz hebat. Dia akan ada tempias kepada kita. Sebab tu kena ziarah orang-orang yang soleh. Sebab aura dia itu akan ada percikan kepada kita, tempias kepada kita. Antara amalan orang baik, orang-orang soleh, para ulama kita, kadang-kadang dia mengajar ni tuan-puan, dia nak berada bersama-sama dengan para orang soleh. Yang seterusnya, haruslah sekali tuan-puan, harus. Dan makna harus itu barang yang tiada diberi pahala dan tiada diseksa pada berbuat barang. Settle tuan-puan, contoh tadi kencing sambil berdiri, tuan-tuan boleh jana 2 pahala. Sebab apa tuan-puan duduk? Ketika kita duduk, terlintas di hati kita, aku tak kencing sambil berdiri. Kalau tidak nak sambil berdiri, nak cepat ni. Payah nak buka seluar ni. Apakah jubah mudah pakai kain lagi mudah. Dia buat acara bebas, pakai main sedap kain je. Kita orang pondok dulu saya duduk pondok dulu pakai kain. Sekarang ni pakai seluar jarang pakai kain tuan. Kain memang di rumah je saya. Memang saya jarang pakai kain. Dulu di pondok saja saya pakai kain. Masuk mall pun pakai kain. Dulu masa saya duduk di pondok tu, pergi Langkawi orang gelak, ustaz pergi Langkawi naik bot pakai kain. Dia kata terselok. Masuk di pondok tu punyalah seluar tak banyak. Dan masa belajar tu kan, nak beli seluar pun tak ada duit. Pergi naik bot pun pakai kain, terselak tak kira. Pergi mall, saya ingat lagi datang di masa tu kan asin kalau pakai kain masa tahun 2000. Pergi di Setan, apa nama tu? Setan tu. Pergi di Setan pakai kain, pakai tengok. Pakai kain, jangan waktu tu tahun 2000 orang pakai kain tu apa? Tahun 99 pakai kain, jarang hari ni orang pakai kain, dah tradisi dah. Dulu ni tak subur, tahun 99 tak ada kuliah macam ni di KL ni tuan-puan. Nak cari kuliah kitab masa saya duduk 99 di KL, tak banyak kuliah-kuliah kitab macam ni. Hari ni alhamdulillah subur kuliah kitab. Saya masuk air setan, saya masuk di KLCC pakai kain waktu tu. Orang pakai tengok semua. Saya heran, pak siapa orang tengok? Rupanya mungkin orang jarang, dia kata ni jakun terlepas dari mana ni. Pakai kain, orang tak pernah tengok pakai kain. Kita pakai kain mudah je, masuk tanah pakai selok aja, tak payah buka seluar. Payah pun tuan-tuan bukalah seluar. Sebab kita niat ketika kita duduk, aku nak elakkan kecing berdiri kerana Allah Ta'ala dapat pahala meninggalkan makruh. Maknanya kita kencing sambil duduk, dalam masa sama kita buat pahala meninggalkan makruh, dapat pahala tinggal. Dan makna harus itu barang yang tiada diberi pahala, perkara yang tidak diberi pahala dan tiada diseksa dan tidak berdosa pada yang kerana berbuatnya, kerana melakukan perkara harus. Harus ni tuan-puan ulama kita tinggal, dia tak buat. Banyaklah perkara harus ni, selain daripada sunat, selain daripada wajib, selain daripada makruh, selain daripada haram, semuanya harus. Bercakap, selain daripada bercakap benda wajib, selain daripada cakap sunat, cakap harus. Walaupun 2 jam cakap harus, maka tak ada dosa, tak ada pahala. Cuma dia rugi umur kita. Umur kita ni tu pun modal untuk kita jana pahala. Modal untuk kita jana pahala asasnya ada 2 modal. Pertamanya modal umur kita, yang keduanya modal ilmu kita. Kalau modal ada satu saja, umur saja ada, tapi dia kedua ilmu tidak ada, dia tak boleh create pahala melalui umur. Sebab dia tak tahu nak isi umur dia ni. Allah beri kepada kita modal masing-masing, ada 70, ada 80 tahun, tapi kita tak boleh nak create tanpa ilmu, tak boleh nak create pahala.
Kita hari ni tuan-puan tahu cara nak jana pahala. Isi umur kita hari ni 3 jam penuh dengan pahala wajib dan pahala sunat. 3 jam full direkodkan, kita dapat bonus pahala wajib. Kita dapat pahala wajib dan dapat pahala bonus. Kenapa? Kerana kita tahu cara untuk kita guna. Allah Ta'ala beri kepada kita di alam dunia ini modal yang paling besarnya lah ilmu, umur, dan yang keduanya adalah ilmu. Modal yang kena carinya ialah ilmu. Baik. Dan tiada diseksa pada meninggal kalau kita buat pun tak berdosa. Seperti mana contoh tuan-puan? Seperti berjemaah pada sembahyang hajat. Tuan-puan jemaah pada sembahyang hajat harus hukum dia tidak ada pahala jemaah. Mana contoh yang kedua? Baik, sebelum contoh yang kedua kita sebut sembahyang hajat ni. Sembahyang hajat ni tuan-puan, dia tidak termasuk sembahyang yang disunatkan berjemaah. Apa hukum tuan-puan sembahyang hajat 40 orang, 1000 orang? Hanyalah harus, bukan sunat. Apa mana bukan sunat? Tuan-puan buat secara berjemaah sembahyang hajat tidak dapat pahala 27 kali ganda, tak dapat. Dapat berapa? Dapat 1 pahala saja. Boleh ke tidak? Boleh, kerana harus. Haram ke tidak? Tak haram, kerana tidak ada larangan, tidak ada tegahan daripada Allah Ta'ala. Tegahan sembahyang hajat berjemaah tidak ada. Sebab itulah kita buat dan para ulama buat. Kenapa? Kerana ada rahsia dia. Kenapa para ulama buat walaupun harus? Rahsia dia. Apa rahsia dia? Rahsia yang besarnya ialah para ulama nak tuan-tuan hikmah dan rahsia doa. Apabila doa ni benda hajat yang besar, dia nak didoakan oleh orang-orang yang soleh di belakang dia. Sebab itulah kenapa timbulnya orang tua-tua kita buat solat hajat 40. Ini semua bid'ah. Dapat kat geng Wahabi semua bid'ah. Geng Wahabi dia tak buat solat hajat 40. Geng Wahabi ni dia akan buang benda-benda yang benda-benda yang sunat, benda-benda yang rahsia-rahsia ni dia akan buang. Rahsia dia tuan-puan, sebab Nabi sebut apabila kamu berkumpul 40 orang, Allah akan hantar, mesti ada seorang orang yang soleh yang doanya Allah tak tolong. Sebab itu ulama kita ambil hajat 40 orang. Kerana Allah janji kalau di dalam perkumpulan 40 orang, kata Nabi, berhati-hati dalam kumpulan 40 orang, kerana kemungkinan akan ada seorang orang yang soleh, orang yang baik, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat lain mengatakan akan ada wali Allah di dalam kumpulan 40 orang. Mana wali Allah ni orang yang baik, doanya diterima. Sebab itu ulama kita kalau hajat dia besar, dia akan kumpul 40 orang. Walaupun tak dapat pahala 27. Semayang macam semayang seorang diri saja tuan-puan. Settle. Cuma bahaya dia, jangan kita ubah hukum, itu haram. Kalau orang tanya, kenapa buat hajat, solat hajat 40 berjemaah? Nak pahala jemaah? Salah. Mana dia tukar daripada harus kepada sunnah. Itu salah. Mengubah hukum dengan jahil itu haram. Mengubah hukum dengan sengaja itu kafir. Wal'iyadzubillah. Kebanyakan mengubah hukum dengan jahil. Jadi haram, fasik. Contoh yang kedua tuan-tuan, dan berjemaah pada sembahyang sunat tasbih. Kan kita buat sunat tasbih kan? Kita buat secara jemaah, banyak masjid dan surah menganjurkan sembahyang tahajud secara berjemaah. Ini harus tuan-puan, tak sunat. Tapi kenapa dia buat? Ada rahsia dia. Dia nak ajar orang kampung, ajar masyarakat, ajak jemaah secara beramai-ramai. Kalau buat seorang diri di rumah tak tahajud, pakai tidurlah, subuh baru bangkit. Tapi pakat buat di surau, semangat sikit, excited sikit, sehingga boleh buat sampai 11 rakaat tahajud. Tu. Tapi kita yang dah power-power ni sembahyang seorang diri je lah. Tapi kalau kita nak latih-latih, boleh sembahyang ramai-ramai seronok. Jumpa kawan-kawan kan, buat tengah malam pukul 3.30. Surah An-Najah menganjurkan tahajud secara berjemaah. Ini bid'ah. Dapat geng Wahabi, kalau otak dia bid'ah. Dia kira bid'ah je kerja dia. Ada, saya pergi di satu tempat tuan-puan, ada jemaah tanya saya, Ustaz, ada trend terbaru ini, tak tahulah An-Najah buat tak buat, trend menganjurkan sembahyang hajat, sembahyang tahajud secara berjemaah satu, yang kedua membaca surah Al-Mulk selepas Insya. Tak buat sini kan? Buat. Ini bid'ah hukum dia.
Sama juga dengan menganjurkan sembahyang tahajud secara jemaah. Itu bid'ah. Jangan buat tuan-tuan. Nabi tak pernah buat secara beramai-ramai. Tahajud seorang diri je Nabi di rumah. Aisyah je tahu. Baca surah Al-Mulk di rumah. Jangan baca di masjid dan surau. Minta siapa yang buat berhenti segera, kerana ini bid'ah. Kalau otak dia, saya cakap. Ada surau. Saya tak nak sebut surau mana. Ada dalam surau tu tanya, Ustaz, surau kami pun dah berjangkit amalan bid'ah. Saya kata amalan bid'ah apa tu berjangkit? Baca surah Al-Mulk selepas Isyak. Saya kata saya pun baca juga. Dah kita lepas mengajar orang bagi holo berholo Quran hak dipotong step. Saya pun baca. Ustaz pun bid'ah juga dia kata. Pandai dia cerita bid'ah aja. Jadi memang benda itu tuan-tuan, sunat seorang diri baca surah Al-Mulk ni seorang diri je sunat. Tapi kita baca, adakah ada larangan membaca surah Al-Mulk secara ramai? Tak ada larangan Nabi. Apabila tak ada larangan, buat, tak menjadi kesalahan. Kenapa kita buat beramai tak sunat? Tak sunat, asal sunat sendiri. Seorang diri buat di rumah sunat sebelum tidur. Tiba-tiba nak buat ramai-ramai. Rahsia dia. Hikmah yang kita nak supaya ramai-ramai buat ini motivasinya lain, auranya lain. Rajinnya lain macam daripada kita buat di rumah. Kalau nak buat di rumah, confirm tuan-tuan, kalau saya tak buat dah, balik tidur terus. Ataupun balik tengok handset. Tengok handset berjam pun tak apa tuan-tuan. Surah Al-Mulk ni berapa minit je baca kan? Surah Al-Mulk ni tuan-tuan baca 7 minit tak sampai, 5 minit saja baca. Berasa berat. Tapi tengok handset 30 minit, berasa baru seminit tengok. Tu bahaya tuan-tuan. Baik, settle. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, dan berjabat tangan. Contoh ketiga ni harus. Semua contoh-contoh yang kita buat tuan-tuan. Dan berjabat tangan tak kala, yakni ketika hendak bersurai, yakni berpisah daripada majlis. Dan berjabat tangan ketika nak berpisah daripada majlis, ini daripada pertemuan. Dia sunatnya tuan-tuan, yang sunat kita tahu yang sunat dan harus. Harus ni maknanya tuan-puan buat tak dapat pahala apa. Buat tak salah. Jangan menyalahkan orang buat harus. Ini ada gen yang menyalahkan ni. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Kalau kita bertemu dengan kawan kita, maka ada 2 benda sunat yang dianjurkan oleh Nabi. Pertama, sunat memberi salam. Yang keduanya ialah sunat berjabat tangan. Sunat bersalam. Ketika kita bertemu dengan kawan kita, ada 2 syariat, 2 hukum. Pertama, sunat memberi salam, Assalamualaikum. Dan yang keduanya tuan-puan, sunat kita bersalam. Musim ni tak sunat, dah SOP tak boleh nak buat lah. Tapi berani buat lah. Kenapa masalah? Dia tak kata tangga. Bukan kata Ustaz SOP tak sunat. Tetap sunat. Cuma kita patuh pada SOP, tak bersalah tu. Bukan kerana Ustaz sekarang tak sunat bersalam ketika bertemu. Gugur hukum tu kerana SOP. Tapi kalau mudarat, betul. Kalau kita tahu dia ni memang positif, memang tak sunat lah kerana bahaya. Sunat ni sekiranya sentuhan yang tidak berbahaya. Tak sunat lah. Baik. Yang kedua tuan-puan, apabila nak berpisah, ni dia beza. Nak berpisah daripada setiap pertemuan, nak berpisah, dia ada satu sunat. Apa dia? Memberi salam, tapi bersalam tak sunat. Tapi kita buatlah, tak ada masalah nak buat. Macam tunggu saya, dia tak buat. Tunggu penulis ni, kalau kita nak bagi salam, dia tak layan. Dia kata tak apa, tak sunat. Dia lebih ni lah, lebih orang panggil dia, cara dia nak ajar kita lah. Kita kalau nak salam tak ni, jangan. Terasa orang, Ustaz balik, tak payah, tak sunat pun. Janganlah apa nama ni, panggil ekstrim sangat. Benda harus boleh buat kan. Nak cerita buat itu tak ada pahala. Kenapa? Kerana berpisah. Tapi kalau bertemu, dia ada 2. Bertemu kena salam, niat dapat pahala, dan memberi salam. Baik, settle. Dan berjabat tangan kerana selepas sembahyang sunat hari raya, tak sunat juga. Maka sekalian itu bukan sunat, yakni harus sahaja.
ataupun diiktiqad sunat berjabat tangan tak kala hendak bersurai, ini berpisah daripada majlis, daripada pertemuan, atau diiktiqad sunat berjabat tangan kerana selepas sembahyang sunat hari raya, nescaya haram, berdosa atasnya. Jadi badal kepada haram. Yang kata haram tu apa dia? Berdosa atasnya. Kenapa berdosa? Kalau dia pegang dalam hati dia nak berpisah ni sunat, sedangkan nak berpisah daripada pertemuan tak sunat bersalam, harus saja bersalam lah, harus. Tapi dia ubah dalam hati dia pegang setiap nak berpisah daripada pertemuan sunat bersalam. Kerana haram tu kerana mengubah hukum syarak. Kerana mengubah hukum syarak. Bukan niat dia nak ubah, dia tak niat nak ubah. Jadi haram semata-mata, dia tak telitah nak niat ubah. Yang kalaulah dia memang niat di hati dia, aku ubah hukum, itu dia panggil haram dan kufur wal iyadu billah. Itu dia panggil murtad, niat mengubah hukum. Ini dia tak niat kerana mengubah hukum daripada sunat kepada harus. Adapun tak kala baru datang berjumpa, maka sunat berjabat tangan dan memberi salam. Sunat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala ini ketika berjabat itu. Jadi dalam tu pula tuan-tuan, ketika tuan-tuan berjabat tangan, sunat pula ucap dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk tua kita dulu buat. Kadang-kadang dulu ni kita beli ilmu dengan tengok praktikal untuk tua je. Dia buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya sunat ketika berjabat tangan menyebut selawat dapat pahala. Itu dia panggil masa yang eksklusif untuk selawat. Ada orang tanya, dia kata selawatlah bila-bila, bukan waktu tu je. Memang, tapi waktu tu sunat yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala ketika berjabat tangan, itu masa dikhususkan untuk selawat. Tak perlu sebut yang lain. Tapi selepas berjabat, selawatlah. Selawat. Dan contoh lagi, maka jika silap. Adapun tak kala hendak bersurai daripada majlis, maka sunat beri salam jua. Tiada, yang kata jua tu apa dia? Tiada sunat berjabat tangan. Bila? Tak kala ini ketika hendak bersurai ataupun berpisah daripadanya itu, daripada pertemuan, tak sunat. Sah dan batal. Sah dan batal. Baik, insyaAllah tuan-puan, sah dan batal itu kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Kalau masih lagi ada peluang, kalau tak ada peluang, kita akan maklum dalam grup lah. Tuan-puan mungkin pihak admin akan maklum. Mungkin akan datang minggu keempat kita dah kembali PKPB balik, tak dapat berkuliah. Kita akan kuliah bila ada peluang. Kesambung sah dan batal dua lagi, tapi dah basic kita dah settle. Maknanya kita dah tahu cara-cara nak apply ketika kita di lapangan. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang tinggal lagi ada dua, sah dan batal. Itu tambahan. Dia asasnya ada 5, tambahannya ada sah dan batal. Itu hukum wada'i. Tambahan dikombinasikan di antara hukum syarak dan hukum wada'i, sah dan batal. InsyaAllah kita akan sebut akan datang. Dia apa dia sah dan apa dia batal. Biar ada 2 modul lagi kita akan sambung akan datang tuan-puan. Sepatut kita habis 12.30. Biar ini saya rasa oleh kerana kita kuliah baru permulaan, kita baru nak panah enjin. Jadi kita mula 1 dulu. Ada 2 lagi ni, Usuluddin. Sepatut Usuluddin 30 minit. Usuluddin dan Simarul Jannah Tasawuf juga 30 minit. Kita nak fokus kepada fiqh. Dan 2 ini dia panggil panggil apa? Sampingan untuk nak lengkapkan Usuluddin dengan fiqh. Tapi penting tuan-puan, yang paling penting sekali, dia 3 penting, bukan kata yang mana cuma yang paling penting dasar dia ini, umbi dia, Usuluddin. Kita akan belajar apa dia Usuluddin tu, apa konsep kita sangat simple. Kita akan belajar dia panggil
pendekatan usuluddin mengikut mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ada channel kita. Apabila kita ada channel yang jelas tuan-puan, maka tuan-puan tidak akan timbul isu-isu semasa yang orang kata pendekatan Wahabi, pendekatan Syiah, pendekatan satu lagi Qadariyah Jabariyah. Qadariyah Jabariyah ni agak tak berapa praktikal lah zaman hari ni. Dia muncul terbaru hari ni ialah pendekatan Wahabi. Jadi apabila tuan-tuan tahu metodologi kita, metodologi Ahlussunnah wal Jamaah, maka tuan-puan jelas ID kita, identiti kita. Apabila datang pendekatan lain, tuan-puan tahu ini bukan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah mengenal Tuhan, tuan-puan, dia ada metodologi dia. Itulah yang kita nak belajar dalam modul yang kedua, insya-Allah akan datang. Saya akan jelaskan konsep pengajian usuluddin mengikut metodologi Ahlussunnah. Tuan-puan akan jelas apa perbezaan dengan Wahabi. Tak perlu kita kata dia Wahabi, memang dia dah Wahabi, tak perlu label. Tak perlu melabelkan Wahabi dan Ahlussunnah. Sebab Wahabi pun dia claim dia Ahlussunnah. Tak perlu kepada nama, yang penting diri. Kalau kita tengok dia metodologi tauhid 3 serangkai, dia meninggalkan pendekatan mengenal Tuhan melalui ciri, maka kita tahu walaupun dia claim Ahlussunnah, kita tahu itu bukan ori Ahlussunnah. Tak penting kepada claim ataupun label melabel. Kalau kita label Ahlussunnah kita, tapi metodologi kita ambil Wahabi, maka kita hanya nama Ahlussunnah, dirinya Wahabi. Berapa ramai orang kata kami Ahlussunnah, tapi sebenarnya pendekatan pembelajaran dia, metodologinya adalah pahaman Syekh Abdul Wahab. Kerana penyusun berbeza di modul. Modul Syekh Abdul Wahab mengenal Tuhan melalui pendekatan 3 serangkai, tauhid 3 serangkai. Dan modul Asy'ari Al-Maturidi, pendekatan dia mengenal Tuhan melalui ciri. Sangat simple beza dia. Kita melalui ciri nak kenal Tuhan melalui ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Ciri ini basic yang dalam kitab ini hanya cerita mana tadi hanya cerita 13 ciri. Kalau kita tuan-puan cover 13 ciri ketuhanan yang ada dalam kitab ni, insya-Allah dah settle urusan kita, tanggungjawab kita dengan Allah Taala, dah boleh claim diri kita. Mana claim kita sendiri, dah boleh kita kata aku ni dah kenal, dah tahu tentang ketuhanan secara basic. Dah lepas. Kita nak basic saja. Tapi kalau tak lepas tuan-puan, itu bahaya kita. Bahaya. Kenapa? Kerana kalau fiqh cantik tuan-puan, ibadat kita hebat, puasa kita hebat, zakat kita hebat, infak kita hebat, tetapi usuluddin, hati kita tak kenal Tuhan, maksudnya kita tak tahu tentang ketuhanan, maka pahala akan tergantung. Imam Ghazali menyatakan la tasihhul ibadah illa ma'rifatil ma'bud. Tidak sah, yang ni tak terima. Kita akan bahas apa makna sah dan batal. Imam Ghazali mengatakan tidak diterima, mana tidak sah. Allah tidak akan menerima ibadat seseorang melainkan dia mengenal orang yang nak memberi pahala. Kita nak pahala tuan-puan, kita kenal siapa yang memberi pahala kepada kita, yang bernama Tuhan. Tuhan yang memberi pahala kepada kita. Kita kena kenal ciri ketuhanan, yang dialah yang bakal memberi pahala, dan dialah yang bakal memiliki syurga, yang kita akan bakal nak duduk dalam syurga. Wallahu a'lam. Mungkin hari ini tak ada soalan. Kalau ada boleh tanya. Saya bagi 5 minit saja tuan-puan. Kalau tak ada kita boleh break. Kalau hari ini mungkin baru kan, tak ada soalan apa lagi. Ataupun kita panggil apa, akan datang tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa slow, tuan-puan boleh beritahu, sebab saya tak tahu level. Sebab saya tengok tuan-puan ni banyak pemenam dah yang duk ikut tempat-tempat lain. Kalau dah pemenam tu mungkin dia nampak slow cara kita baca, kita boleh masuk gear 2, gear 3, express kan. Maksud express macam ni tuan-puan. Saya mula dengan basic. Maksud basic, setiap istilah tu saya akan clearkan satu. Tapi bagi orang yang dah tahu, maka dia dah tahu istilah tu, dia terus nak ambil isu. Dia ada 2 perbahasan fiqh tuan-puan. Pertamanya, dia teknik untuk menguasai cepat. Pertama, tuan-puan mesti mengetahui setiap bahasa fiqh, istilah fiqh. Yang kedua,
tuan-puan menguasai isu. Maksud isu ni hukum. Setiap isu dia tahu hukum. Tapi nak tahu hukum, tuan-puan kena melalui teknik pertama, kena menguasai istilah dalam bidang ilmu fiqh. Apabila tuan-puan tahu istilah, kita akan tahu mudah untuk menguasai yang kedua. Cara yang kedua kita ialah menguasai isu. Kecil berdiri, apa hukum dia? Kalau air jatuh, air dalam baldi, kita masuk dalam tandas, ada air baldi, apa status air itu? Kita kena tahu. Itu dipanggil isu. Tapi kita nak tahu isu-isu itu kena ada kunci dia. Kunci dia apa? Mesti menguasai teknik pertama. Apa dia? Tahu setiap satu demi satu istilah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, saya akan clearkan istilah. Yakin kena tahu. Apa makna zon kena tahu. Sebab dua ini indikator untuk menilai sesuatu isu. Yakin ke tidak masuk najis? Dia tak tahu apa makna yakin. Zon ke tidak masuk najis? Dia tak tahu apa zon. Maka tak boleh selesai isu. Kenapa? Kerana basic masih tak lepas. Dia tak tahu sah. Contoh tuan-puan, sah dan batal tuan-tuan kena tahu. Kenapa? Kerana apabila kita solat Allahu Akbar, dalam poket kita ataupun di baju kita ini ada wudu, maka apa status sembahyang kita? Dia kata batal. Salah, bukan batal. Sebenarnya tak sah. Kan sah dan batal beza. Kita akan bincangkan next class. Sah dan batal. Inilah yang saya nak gambarkan pada tuan-tuan. Apabila kita tahu teknik pertama, kita boleh menyelesaikan isu yang kedua. Sebab dia kena tahu apa sah, apa batal. Beza dua tu. Sebenarnya sembahyang dalam keadaan Allahu Akbar, dalam keadaan diri dia ada najis, bukan batal tapi tak sah. Batal macam mana? Batal Allahu Akbar, diri dia clear, najis semua clear, syarat sah clear. Tiba-tiba rakaat kedua dia melakukan perkara yang batal, maka orang panggil batal sembahyang dia. Bukan sembahyang tak sah tapi batal. Apabila batal, maka sembahyang dia ini orang panggil mula dengan sah, tiba-tiba melakukan perkara yang batal, dia panggil batal. Itu dipanggil penggunaan istilah untuk digunakan pada teknik yang kedua, teknik menyelesaikan isu. Benda-benda kita mula dengan benda-benda yang basic tuan-tuan, insya-Allah. Benda basic kalau tuan-tuan tak tahu boleh tanya terus. Contoh orang hari ni, anak-anak muda hari ni, kita tanya dia kenapa tak solat. Dia tu ustaz semayang seluar kotor, terpaksa sampai di rumah sampai asar dah habis, maghrib. Tanya dia, sepanjang dia bekerja 20 tahun semayang asar jarang-jarang. Kenapa? Dia kata sebab ustaz seluar saya kotor. Inilah kesan kepada dia tak faham isu basic, dia tak faham teknik pertama, menyebabkan dia tak boleh hukumkan isu kedua. Teknik yang kedua isu. Tak boleh selesai isu. Kenapa? Kerana dia tak tahu dia antara najis, dia antara kotor. Kita akan bahas tuan-tuan ada 3 benda. Najis, kotor, hadas. 3 benda semua kita akan bahas. Najis lain, hadas lain, kotor lain. Kadang-kadang kotor tapi tak najis. Tu seluar tuan-tuan tak kena kencing. Tak terpancuk air kencing ketika kita kencing. Walaupun kotor tapi tak najis, boleh solat. Itu beza di antara kotor dan najis. Wallahu a'lam. Tak ada apa Ya. Okey tuan, bagus. Admin tanya apa beza di antara pemilihan kita. Saya lupa nak sebut kerana kita tak masuk lagi. Jadi ini tuan-puan, dia pemilihan modul kita mesti mengikut level. Jangan skip. Apabila skip tuan-puan, kita tak akan capai kita punya target. Baik, target dari ilmu tasawuf tuan-puan, ilmu tasawuf ni dia panggil integriti. Kita nak bentuk, nak bina kepribadian kita, pakej luar dan dalam. Maksud apa? Luar itu fiqh. Cantik amalan fiqh dia luar. Dia tahu najis, dia tahu hadas, sembahyang cantik. Tetapi hati dia kotor. Najis hati tak mampu dibersih dengan ilmu fiqh. Kerana nak bersihkan, nak bentuk kepribadian sebenar kita, mesti kita bentuk dalaman. Tuan-puan, amalan luaran terpantul, terpancar daripada dalaman. Image kita zahir, dia sebenarnya melalui ataupun berdasarkan kepada image dalaman. Kalau hati kita baik, maka akan baiklah amalan kita. Nak baik hati ni tuan-puan, modul yang kita mesti
guna yang untuk bentuk hati kita, nama dia ialah tasawuf. Siapa penyusun? Kita, kalau kita tuan-puan, Iman Baghdad, ataupun kita panggil, kalau Junaid Al-Baghdadi kita tak popular, Iman Ghazali. Pelopor di dalam bidang tasawuf ialah Iman Ghazali. Networking tuan-puan, dia panggil sanad sampai kepada Iman Ghazali, Iman Ghazali sampai kepada Nabi. Jelas. Ini dia kena, dia orang panggil apa, rangkaian dalam ilmu kena ada. Tak boleh ambil pada Nabi terus, sebab Nabi tak hidup zaman kita, maka kita networking sampai kepada Nabi. Sebab tu kena ikut mana-mana channel yang diakui sah oleh para ulama. Fiqh ada 4, kita punya tauhid ada 2, dan tasawuf juga ada 2. Al-iman kita tuan-tuan, 2 ni apa dia? Pertamanya Junaid Al-Baghdadi, yang kedua Iman Ghazali. Jadi kita mengikut mana? Kita mengikut jalanan Iman Ghazali. Jangan ambil tasawuf yang lain, dia akan tak sampai, putus di pertengahan jalan, tak sampai kepada sanad ataupun networking Nabi. Baik, cuma saya nak tekankan kepada tuan-tuan, dia ada pemilihan ilmu, dia ada level dia. Kita kena mula dengan level asas, baru naik pertengahan, baru naik tinggi. Yang tinggi itu tak perlu dia ajar secara public ini. Tak perlu dia ajar macam kita hikam tuan-puan, tak perlu dia ajar secara public. Kita fokus yang bawah. Bawah ni apa dia tuan-puan? Bawah dia, nama dia ialah penawar bagi hati. Tuan-puan usahalah cari modul penawar bagi hati, ikutlah mana-mana ustaz yang mengajar. Kemudian naik level kedua kita. Kita pilih terus level kedua. Level kedua ini tuan-tuan, kita fokus kepada amalan. Macam mana amalan sabar, macam mana kita nak yakin, macam mana kita nak tawaduk. Ni semua berada dalam ini. Tapi modul pertama tuan-tuan kena bereskan dulu. Apa dia modul pertama? Modul pertama penawar bagi hati, dia susun ada 2 topik utama. Pertamanya, topik pertama, cara untuk kita membersihkan 7 anggota zahir. Cara kita nak jaga mata daripada buat maksiat, cara nak jaga telinga daripada buat maksiat, cara jaga tangan daripada buat maksiat, cara nak jaga kaki daripada buat maksiat, cara nak jaga perut jangan buat maksiat, maksudnya jangan makan perkara-perkara haram. Jadi itu satu modul dalam bab penawar bagi hati. Apabila 7 anggota yang masuk sumber, yang menjadi sumber kotornya hati, kita dah jaga. Dan modul yang kedua dalam penawar bagi hati, dia ajar cara untuk bersih hati daripada 10 penyakit. Kita kena buang 10. Apabila buang 10, kita nak masukkan, install 10 yang bagus. Itu dipanggil kelakuan, pewatakan hati kita. Ada 10 penyakit tu, dia akan ajar ramuan, resepi untuk kita lawan. Bagaimana nak buang takabur? Kita rasa ego tinggi sangat, maka kita nak tunduk ego kita, nak buang ego kita. Ada cara dia, ada ramuan dia. Maka ramuan ini ada di dalam penawar bagi hati. Kita rasa ego dengan ilmu kita. Ilmu kita tinggi, tak boleh duduk dalam majlis orang biasa. Kenapa? Kan kita tinggi, maka mesti ditundukkan. Ada cara-cara untuk menundukkan ego kita. Ego ni setiap bidang. Kalau dia ilmu, dia ego ilmu dia. Kalau dia orang kepakaran, jawatan, dia ego dengan jawatan dia. Kalau dia orang berduit, dia ego dengan duit dia. Ego duit, ego pangkat, ego ilmu. Setiap orang akan ada takabur ataupun ego tersendiri. Jadi mesti dibuang 10 itu. Ada ego, ada amarah, pemarah. Dia seorang yang pemarah, kita nak coolkan dia. Apa ramuan untuk coolkan dia? Baik, semuanya ada dalam penawar. Baik, kita pilih tuan-puan, ini beza di antara kitab asas dan kitab pertengahan. Kita pilih kitab ni, dia selepas penawar bagi hati, kita terus kepada Sirus Salikin, kita terus kepada antaranya kitab ni. Apa beza dia? Beza dia tuan-puan, kalau kitab pertengahan tasawuf, dia lebih kepada praktikal, lebih kepada kita nak beramal dengan sunnah. Dalam contoh tuan-puan, dia akan ajar cara tidur, apa sunnah. Tu semua kita lebih kepada praktikal. Sebab kita dah buat dalam hati kita ni, dah tak ada ego, dah tak ada amarah, dah tak ada hasad, dengki, dah tak ada, dah tak ada riak, buat ibadat bukan nak tunjuk kat orang, dah tak ada dia panggil sum'ah. Sum'ah tu gila pangkat, gila kuasa. Orang tak ada tasawuf tak boleh jadi pemimpin. Dia akan gila, tamak kuasa nak ke pemimpin. Walaupun dia
sampai ke mati dia tak jadi pemimpin, tapi haram sekira dan hati dia ada cita-cita untuk jadi pemimpin, tak boleh. Dia panggil hubbu riyasah, dia suka kepada jawatan, itu tak boleh. Tapi kalau orang beri jawatan dia layak, tak menjadi kesalahan. Ini beza, kita akan belajar semua beza di antara gila jawatan dengan dia diberi jawatan. Sebab itulah kata Sayyidina Umar, dia kata carilah ilmu sebelum kamu jadi pemimpin. Apabila kamu dah jadi pemimpin, kamu tak mampu lagi nak cari ilmu. Orang yang tak selesai asah tuan-puan, penyakit hati akan ada, penyakit iri akan ada, dengki akan ada, nak jawatan akan ada. Sedangkan nak jawatan dan hati dia ini, walaupun orang lain tak tahu, haram, direkodkan haram. Apatah lagi orang lain tahu. Tak ada siapa tahu pun, dalam hati dia aja ada teringin nak jawatan. Orang lain tak tahu, tetap haram. Kerana dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang nak gila jawatan ini bahaya kalau kita bagi kepada dia jawatan. Kerana dia tak selesai isu-isu basic dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, habis tuan-puan. Apabila selesai semua, maka kita terus fokus kepada amalan. Ini kitab yang kita akan belajar, amalan. Cara tuan-tuan nak yakin, tuan-tuan nak sabar macam mana, dan kita nak mengamalkan sunnah. Sunnah mengambil wuduk macam mana, sunnah ziarah macam mana, itu semua akan diajar di dalam kitab kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita akan bertemu lagi dalam siri yang kedua. Dalam siri yang kedua kita akan mula ketiga-tiga kitab. Hari ini mukaddimah, lebih kepada mukaddimah baru. Makluman akan kita buat, pihak admin akan buat dalam grup. Kalau kita doa-doakan, mudah-mudahan kita, kalau lockdown pun tak lama, supaya kita boleh sambung lagi kuliah kita. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang sanggup tunggu, sanggup spend ataupun masa untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan pahala, kita diberikan keberkatan. Pahala dengan berkat lain tuan-tuan. Kita dapat dua benda. Pertama berkat, satu lagi pahala. Itu yang kita nak, berkat umur tuan-puan, berkat harta tuan-puan, berkat keluarga tuan-puan. Mati tapi kita dapat tinggalkan anak yang berkat, isteri yang berkat, dan harta yang berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, sama-sama. Sama-sama pagi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Ya. Pak ini tak ni? Tanya tak ada program kat mana-mana? Baru nanti. Tak tahu. Tak tahu. Saya tu nanti. Tak ramai. Oh, yalah kuliah kan. Malam ni ada. Tak ada. Oh, tadi ni. Mana? Ya.
siri dua. Kalau tak tak ada apa-apa lah. tak ada apa-apa insya-Allah. Kalau PKPB balik kan. Kalau ayatnya kan. Esok lah tunggu. Kan. Mana pula kan? Dan ni Dah lah dia. Nyori kasar mana tak? so tu kalau ikut ni umum ni dekat sana